أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas kesempatan yang diberikan untuk kita menyambung kembali pengajian pada kitab Kashifatus Saja, yang merupakan kitab yang menghuraikan maksud Safinatun Najah, sebuah matan yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Sumair Al-Hadrami, insya-Allah taala. Baiklah, kita terus kepada muka surat yang ke-192 pada buku yang telah pun dikongsikan skrinnya kepada tuan-tuan sekalian. Kita sambung sedikit. Tambihun. Buku ini Syekh Anawi Al-Jabi di samping membahaskan berkaitan tentang maklumat fiqh ataupun hukum hakam, furu' dan masail, juga dimasukkan beberapa perkara yang sebagai istifadah ataupun fawaid kepada kita. Tambih, kathratun nawmi mimma yurithu al-faqra lil-ghani wa ziyadatuhu liman huwa faqirun wa fil hadis la yaruddu al-qada'a illa ad-du'a ولا يزيد في العمر إلا البر. Okay. وإن الرجل ليحرم الرزق بذنب أذنبه خصوصا الكذب وكثرة النوم توجب الفقر. Okay. Katanya, banyaknya tidur ni akan mewariskan kepada kefakiran bagi orang yang kaya. Waziyadatuhu, dan juga menambahkan lagi fakir bagi lelaki yang telah pun menjadi fakir. Banyak tidur lah. Okay. Banyak tidur. Jadi kata dalam sebuah hadis Nabi, dan tidaklah tertolak akan qada itu melainkan dengan doa, dan tidaklah bertambah umur itu melainkan dengan kebaikan. Dia banyak syarah dia yang agak panjang, cuma kita ambil beberapa kalam Syekh. Dia kata sesungguhnya lelaki itu akan dikurangkan rezeki. La yuhramu ni kadang la yumna'u, akan dikurangkan dan ditegah mendapat rezeki yang banyak dengan dosa yang dikerjakannya, khasnya pembohongan ataupun menipu. Dan juga banyaknya tidur akan mewarisi kefakiran. Wa kadzalika an-nawmu 'uryanan illa idza lam yastatir bi syai'in. Juga mereka yang tidur dalam keadaan uryanan. Ini bukan Melayu, mungkin orang Melayu bukan kita punya budaya lah. Kita mungkin tidur pakai kain, tapi bila bangun kain dah hilang tu, itu cerita bukan bidang kita. Berlakunya perubahan tempat tidur dan sebagainya hingga hilang kita punya kain, itu adalah benda yang luar kawal. Tapi maksudnya ialah tidur tu memang tak pakai apa-apa. Okay, dan tak tutup apa-apa pun terbuka, walaupun dalam bilik seorang-seorang. Benda itu bukanlah dikatakan haram, tapi adab sebagai seorang Muslim. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan yang berjunub. Wat tahawun bisuqatatil maidah, memandang rendah dengan makanan kita ni. Kita makan tapi bila jatuh tu kita biarkan, tak apalah, biarlah dia sikit je pun jatuh, mana pembaziran, padahal tu makanan yang mulia. Wa harq qishril basal wa qistus saum, ini semua merupakan membakar kulit-kulit bawang putih, bawang merah dan sebagainya. Wa kansul baiti lailan, dan juga masuh ataupun menyapu. Ini ada kita dengar pantang larang orang tua kita menyapu rumah waktu malam. Wa tarkul qumamah, dan juga membiarkan sampah di rumah pada waktu malam. Okey. Ini semua di antara perkara yang mungkin ia merupakan salah satu daripada tajarrub. Okay, tajarrub, mujarrabah ini. Ini mujarrabah ini diperhatikan observasi orang-orang alim. Memang tidak ada hadis secara spesifik. Mungkin tidak ada sebarang maklumat yang boleh kita katakan ia merupakan maklumat yang saintifik. Tapi ia merupakan mujarrabah yang berkemungkinan ada benarnya pada setengah keadaan yang boleh kita hormati. Okey, itu di antara perkara yang boleh kita lihat. Kalau kita baca lagi, wanidaul walidaini bi ismihima, panggil kita punya mak ayah dengan nama. Ini bukan kita punya budaya, tapi ini budaya orang barat. Okey, tapi bukan budaya kita lah. Wa khaslul yadain bitin, basuh ataupun menyapu tangan dengan tanah. Tahawun bis salah, melewat-lewatkan salat. Wa khiyatatu thawb huwa ala badanihi, menjahit pakaian sedangkan pakaian itu dalam badan kita. Wa isra'ul khuruj minal masjid, bersegera keluar daripada masjid. Lihat bagaimana para ulama kita memerhatikan benda adab yang begitu tinggi.
Okey. Wa tabkir bizihab ila aswaq, tapi bila pergi pasar laju pula. Bila pergi masjid cepat nak keluar. Mungkin wal bud'u fil ruju' minha wa tarku ghuslul awani, dan kita basuh pinggan kita basuh ataupun kita pakai tapi tak basuh, kita biarkan dia singki, mungkinlah. Wa syira'u kusaril khubuth min fuqara'is su'al, kita membeli ataupun khubus ni bekas-bekas ataupun roti-roti, okey, daripada orang-orang yang susah adalah dia susah, dia makan benda yang susah yang ataupun yang kerak-kerak, kita pula beli daripada dia. Okey. Wa idfa'u siraj bin nafas, meniupkan lampu ataupun lilin ataupun siraj ni nyalaan lilin kita dengan nafas, ini tak ada pada hari ini. Wal kitabatu bil qalamil ma'qud wal imtishat bi mashtin maksur, mengikat dengan sikat yang patah. Ini semua perkara-perkara merupakan perkara-perkara yang takdir, yang boleh mengecikkan ataupun mengurangkan nafkah. Okey, itu merupakan satu zakarahu Suwaifi. Ini merupakan maklumat ataupun tajarrubat ataupun observasi para orang-orang dahulu. Dia tengok benda tu dan dia beri pendapat. Tanpa mengatakan kita kena beriman, ini pendapat manusia. Namun bagaimanapun kita menghormati pendapat orang yang lebih matang, berkemungkinan padanya ada kebaikan. Okey, baiklah. Kita tahu lagi. Itu tambih yang boleh kita ambil lah. Baik, faidatun seterusnya. Qala Sulaiman al-Jamal, قد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة فإذا كان يوم القيامة يقول رب عز وجل يا عبدي ادخل بيمينك الجنة. قال هذا حديث غريب من حديث ثابت. Ini di antara benda yang boleh kita ambil, yang mana tapi nak ambil, nak faham, nak amal, silakan. Amal benda yang bagus. Di mana dalam sebuah hadis daripada Anas yang mengatakan Nabi bersabda, man arada ayyanam, siapa yang nak tidur, yang pergi ke tempat pertidurannya untuk tidur dan kemudian dia tidur dengan mengunjur ataupun berada di atas lambung kanan dia dan dibaca Kul huwallahu ahad, iaitu sebanyak berapa kali? 100 kali. Itu yang kita lemah tu. Sekali, 3 kali boleh bincang. 100 kali nak tidur. Tapi itulah di antara himmah orang, perbezaan di antara ahli-ahli yang nakkan kepada redha ataupun syurga Allah. Tapi tak boleh buat kita 100 kali ni. Tak tidur kita ni. Apa nak buat? Nak buat, ambillah barakah, tak apalah. Saya nak 100 kali, saya tak mampu, sekali pun cukuplah. Mudah-mudahan dengan amalan yang simple itu kita diberikan barakah insya-Allah taala. Benda ni boleh amal, tidak ada masalah. Okey, benda-benda Syekh Ana Al-Jawi ini, okey, dia merupakan, dia bawa segala amalan yang boleh kita kongsikan lah, okey, yang kongsikan. Okey, so oleh itu Syekh Nawawi ni juga walaupun dia alim faqih Syafi'i, tetap dia buat beberapa perkara yang berbentuk amalan, faedah yang boleh kita amalkan. Kalau kita baca mungkin agak panjang lah. Baiklah, terus kita. Jadi, kalau kita tengok matan tersebut, a'darus salati isnan, 2 uzur yang membolehkan kita tertinggal solat. Pertama sekali ialah mereka yang tidur, yang telah pun kita bincangkan agak panjang, dan kemudiannya an-nisyan, iaitu lupa. Kita baca syarah pada muka surat yang ke-194. Dia kata apa? Wasani an-nisyanu, lupa. Ai idza lam yansha an taqsirin kal'abin kal'abi syitranj bikasri awwalihi syitranji wa huwa al-mukhtar wa fathihi mu'jaman muhmala wa huwa haramun. Apa yang haram ni? Okey. Nisyan ni apa? Kita lupa. Lupa tu merupakan perkara yang dimaafkan dalam syarak ataupun a'zarul syar'i. Namun lupa itu perlu didetailkan sedikit. Lupa macam mana? Lupa yang bukan idza lam yansha an taqsir. Lupa yang bukan datangnya daripada kelalaian ataupun pengabaian kita, bukan negligent. Okey, bukan sengaja. Saya ingat sebenarnya tapi saya saja buat lupa. Okey? Saja buat lupa. Okey. Saja buat lupa lah. Okey, itu merupakan perkara yang perlu ambil kira lah di dalam
bab lupa tersebut. Nisyan tu lupa. Okay? Nisyan tu adalah lupa. Jadi lupa tu apa? Lupa yang terhasil daripada bukan dia sengaja ataupun dia duk main ataupun dia lalai dengan tengok TV ataupun benda yang melalaikan sampai terlupa. Bukan sedemikian. Okay, seperti mana katanya seperti main catur. Ini mungkin zaman ketika dalam zaman Syekh Al-Jawi ini itulah yang dia nampak. Itu yang dia nampak. Okay? Dia nampak iaitu yang melalaikan ketika zaman dia ialah main catur. Catur ataupun chess ni kan namanya Chatranji, catur. Okey, ada satu kitab daripada kalau yang agak famous kitab dia panggil Ahjar ala Raq'ati Chatranji. Kitab daripada apa? Daripada kitab daripada English yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ahjar ala Raq'ati Chatranji. Okey. Jadi main Chatranj ini katanya catur. Catur ni percaturan ada castle, ada queen, ada king, macam-macam. Benda tu memerlukan pemikiran, betul, bagus. Bahkan kata ulama, kalau permainan yang memberikan kita, mengasah kita punya pemikiran, hadza afdal, itu bagus. Sebab apa? Dia akan mengelakkan kita untuk lebih berfikir. Cuma isunya ialah dalam hal ini, sampai berfikir itu, sampai dia lalai. Oleh itu dia katakan itu mungkin boleh bawa kepada haram, wahwa haramun. Haram tu apa? Kalau dia sengaja melupakan kerana kelalaian dia bermain dengan benda yang melarakan. Hari ini begitu banyak contoh, bukan sahaja bermain dengan catur, dengan catur ataupun dengan game. Dah tak ada catur dah hari ini. Kita ada game yang di dalam kita punya apps, dalam kita punya devices dan sebagainya. Li'annahu cuma kata Syekh wahwa haram, tapi kalau tengok bawah tu al-mu'tamad annahu makruhun bi syurutih. Yang muktamad dia adalah makruh. Li'annahu in syurata fihi malun min al-janibain fa qimar. Tapi kalau main apa game pun bukan saja catur sahaja. Kalau pada permainan itu wujudnya pertaruhan. Kalau pada permainan itu wujudnya pertaruhan. Bila ada pertaruhan, maka itu merupakan perkara yang tidak dibolehkan lah. Yang tidak dibolehkan. Bahkan haram lah. Qimar ni merupakan pertaruhan. Kalau saya menang, kita letak duit sama-sama. Dia ada 2 pemain saja. Kita letak duit. Saya letak duit dan yang kita punya lawan pun letak duit juga. Dan setelah itu apa yang berlaku? Kalau kita kata siapa yang menang, dia akan ambil kedua-dua duit tersebut. Secara jumhur bahkan ittifaq, itu merupakan qimar yang jelas. Pertaruhan tu jelas. Walaupun ada ulama yang agak nadir ataupun yang agak pendapat yang agak terpencil mengatakan itu dibolehkan. Tapi secara umum itulah qimar yang diharamkan dalam syarak kita. Kita bertaruh untuk mendapat benda yang sama. Melainkan ada muhallil. Muhallil ni orang yang ketiga yang free. Khalas, itu dalam bab musabaqah. Cuma yang kita bincangkan hari ini ialah pada lupa itu. Lupa itu datang daripada kelalaian dia. Kelalaian tu umum sangat. Permainan, benda yang melalaikan, benda yang tak penting, benda yang lara. Maka itu juga perkara yang dipanggil lupa yang tidak dimaafkan. Habis. Kalau kita baca panjang nanti mungkin dia akan jadi lebih tawassu'. Pergi kepada faslun. Faslun fi bayani syuruti sihhatus salah. Fasal pada menerangkan syarat-syarat sahnya salat. Syurutus salati 8 taharatul hadatsaini wa taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan. Syarat-syarat sahnya salat ataupun syarat-syarat salat ada 8 perkara. Ini kita bagi matan di atas Syekh Syafiri punya. Pertama sekali dia panggil taharatul hadatsaini. Tengok bawah tu, tengok syarah dia kata ai inda qudratihi, ketika kita mampu melakukannya. Falau shalla biduniha walau nasiyan lam tasihha salatuhu. Kalau dia mengerjakan solat tanpa taharah sama ada yang asghar ataupun akbar, maka dia walaupun dia terlupa, lam tasihha salatuhu. Tak sahlah dia punya pengerjaannya, tak sah dia punya ibadatnya. Wa fi suratin nisyan yusabu ala qasdihi duna fi'lihi illa al-qira'ata wa nahwaha mimma la yataqqafu ala wudu'in fayuthabu ala fi'lihi aydan. Dia kata macam mana? Pada gambaran lupa ini,
walaupun dia dah buat solat, dia tahu dia tak ada wuduk ataupun dia terlupa dia tak ada wuduk. Lepas tu dia solat. Okey. Kemudian kalau dia tahu dia tak ada wuduk, dia solat tu hukumnya salah. Saya tak ada wuduk tapi saya nak sembahyang juga. Memanglah tidak sah dan juga mungkin berdosa kalau dia terhawun sengaja nak mempermainkan solat, mengerjakan tanpa wuduk. Sekarang ni dia lupa. Dia pergi solat, dia pergi masjid, dia rasa dia berwuduk. Okay. Oleh itu di antara fadilat kita sentiasa berwuduk, itu kelebihan dia. Kalau kita buang air, ambil wuduk, buang air, ambil wuduk, mungkin itu kelebihan untuk orang yang kalau tiba-tiba kena solat, kita dah ada wuduk, kita yakin. Okey, kita dah tahu dah kita ni orang yang berwuduk. Kalau terlupa, kita akan memang kalau kita tak ambil tu, kita akan ingat, saya tak ambil lagi ni. Memang saya ingat. Sebab saya ni bangsa yang berwuduk. Okey. Jadi kalau tak ingat, kita akan ambil lah. Baik, isunya dia rasa dia ambil sampai pergi ke masjid, dia pun semayang. Dah habis baru dia ingat. Saya tak lagi lah, tadi memang tak ada wuduk ni, confirm yakin ni. Apa hukum dia? Tidak sah lah dia punya salat. Sebab apa? Itu syurutus salah. Cuma yusabu ala qasdih, walau bagaimanapun tetap dia diberi pahala sebab dia dah buat. Niat dia tu betul dah. Cuma silap dia punya perbuatannya. Okey? Melainkan bacaan yang tidak memerlukan kepada wuduk. Apa dia? Zikir. Tak ada wuduk pun tak apa. Kan jadi kita baca. Walaupun tanpa wuduk, okay, tapi itu benda yang sah kerana kita tak memerlukan wuduk, wirid ataupun sebagainya. Naam, in kana junuban lam yuthab al-qiraati al-aqrab. Tapi kalau dia berjunub, dia baca wirid ni wirid yang Al-Quran lah. Okey. Kalau zikir ni tak nak memerlukan kepada Allah ke subhanallah. Okey, boleh je kita baca bila-bila pun. Okey, cuma min nahiyatul adab kita berwuduk ataupun bersuci ketika berwuduk. Tapi kalau bacaan Quran itu memang orang junub tidak boleh baca. Tapi dia lupa dia ni berjunub, dia baca Quran, maka lam yuthab ala qiraah dan tidak akan diberikan pahala atas bacaan dia, ikut pendapat yang hampir. أما فاقد الطهورين فلا تشترط الطهارة في حقه مع وجود الإعادة عليه. Adapun mereka yang tidak boleh akses mana-mana air ataupun tanah. Air tak boleh. Tanah tak boleh. Okey, memang tak boleh buat apalah. Orang macam mana ni? Allahu alam, mungkin berada di tempat yang tidak ada air dan tak ada tanah. Ulama kita menggambarkan mungkin dalam penjara. Air pun tak ada. Biasanya dalam kalau kita lama, contoh dalam penjara. Air pun tak ada, tanah pun tak dapat. Mazhab Syafi'i ni tanah tu mestilah su'idan tayyiba. Okey, mestilah turab. Baiklah. Jadi tak ada air, tak ada tanah untuk bertayamum, maka dia boleh solat tanpa taharah sekalipun dia wajib untuk i'adah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, wa taharatu 'anil okey. Wa taharatu 'anil najasah, dan juga bersih daripada sebarang najis, allati la yufa anha, yang tidak dimaafkan, fi thawbi ay malbus min kulli mahmudin lah, daripada apa yang dipakainya, yang dia memakai dan dia membawanya. Wa illam yatakharraq bi harakatihi wa mulakil lidzalik, sekalipun pakaian itu tidak bergerak ketika dia bergerak dalam solat. Contohnya dia pakai serban, pakai rida yang agak panjang, pakai jubah yang agak besar. Bila dia semayang tu, dia sujud ke, dia rukuk ke, kain tu tak bergerak pun. Tapi kain tu yatasil bi badanihi, bersambung dengan badan dia, dia kena pastikan itu juga pakaian yang suci ataupun bersih. Walaupun dia kata saya memang pakai pakaian yang luas ataupun yang panjang ataupun labuh, dan bila saya sujud pun tak gerak pun kain tu. Okay? Tapi bila mana dia memakainya mahmul lah, dan juga ia tasil bi badanihi, bersambung dengan badan dia, benda itu kena dipastikan ianya adalah bersih. Kalau kita perasan, orang kita, Melayu kita biasa kalau pergi mana-mana dia akan bawa kain pelekat. Dia nak semayang, dia akan buka seluar dia. Itu juga benda yang baik untuk meyakinkan. Cuma kita ajar juga diri kita, tak semestinya kena pakai kain. Kalau kita yakin kita punya seluar dalam ataupun yang luar adalah bersih, baju kita ni dalam ataupun luar adalah bersih, khalas, itu merupakan benda yang boleh dibolehkan. Tak semestinya wajib bawa kain. Okay, tapi kalau nak bawa kain untuk sebagai ihtiyati, itu terpulang.
Tapi bukanlah untuk kita mengatakan wajib menggunakan kain. Walaupun ia adalah benda yang bagus. Itu merupakan izar. Okay? Cuma kita nak mengajar yang yakin pakaian dia bersih walaupun seluar. Okay, walaupun tracksuit, walaupun pakaian sukan sekalipun. Kalau bersih taharah, maka itu merupakan benda yang boleh digunakan untuk bersolat. Baiklah. Wal badan. Pada badan. Asyamil lidakhil anfihi famihi aw ainihi, yang merangkumi semua pada anggota dia. Maknanya taharah ni maknanya dia bukan menanggung najis lah. Okey. Wal makan, bersih pada tempat itu ialah ma yulaqi syai'an min badanihi, yang berkena ataupun yang bersentuhan directly dengan dia punya badan ataupun pakaian dia. Okey, apa yang kena pada pakaian dia semuanya bersih. Maka okey, itu orang yang telah pun bersih. Tapi kalau ada najis yang terkena pada pakaian walaupun agak jauh. Okey, saya pakai pakaian bersih. Cuma saya punya ridak saya ujung tu ada kotor sikit. Ridak ni selendang. Selendang ni agak panjang sedikit sampailah ke labuh kepada bawah, dan bawah tu ujung-ujung tu ada najis sikit lah. Tak apalah. Mungkin dimaafkan kot. Tak boleh lah buat. Sebab apa, dia bersambung dengan malbus yang dipakai ataupun yang dipegang, yang berkaitan dengan anggota badannya ataupun yang dipakai. So maka itu juga benda yang perlu dielakkan ataupun dicampakkan, dipisahkan daripada kita sementara mengerjakan solat. Wa'lam, syarah anna najasata ala arba'ati aqsam. Ketahuilah najis itu ada 4 pembahagian. Pertamanya, kismun la yu'fa anhu fi thawbi wal ma'. Pembahagian ataupun bahagian yang tidak dimaafkan pada pakaian dan juga pada air. Wa huwa ma'ruf, itu benda yang ma'ruf. Wa kismun yu'fa anhu fihima, dan kisim yang tidak dimaafkan pada keduanya. Apa tu? Kisim yang dimaafkan pada keduanya. Pada baju dan juga pada pakaian kita. Wa huwa ma la yudrikuhu tarful mu'tadil, iaitu apa yang tak boleh kita kesan dan kita lihat pada pandangan kita yang mu'tadil. Okey, mu'tadil ni apa? Yang mu'tadil lah, yang kita boleh nampak. Mana orang tu dia bukan rabun teruk ataupun dia bukan orang yang tak nampak. Okey, orang yang normal macam kita ni walaupun pakai spek tapi kita nampak lah najis kan dekat anggota kita ataupun dekat kita punya pakaian ataupun pada air yang akan kita ambil wuduk, kita nampak dengan jelas. Okey. Kenapa dia kata macam tu? Kalau yang tak boleh kita nampak, melainkan pakai teleskop. Tu bukan bidang kita tu. Saya nampak pakaian ni bersih ni. Tapi rupa-rupanya bila guna teleskop, mikroskop, barulah kita nampak rupanya, ada najis tepi ni. Jadi itu bukan kita punya bidang lah. Itu dipanggil taklif ma la yutaq. Benda yang kena buat tapi tak mampu. Oleh itu Syekh ni dia detailkan, dia kata apa? Yang dikatakan najis itu najis yang boleh kita lihat pada pandangan manusia yang mu'tadil. Bukan yang buta, bukan yang rabun teruk ataupun yang khafif dipanggilnya, bukan. Orang normal. Tengok pakaian ni, kita tengok depan belakang, kita nampak bersih. So boleh buat sembahyang. Mana awak tahu bersih? Saya tengok tadi okey je, tak ada masalah pun. Itu dipanggil benda yang boleh kita fahami ataupun kita lihat secara mu'tadil. Ada yang ketiga dia panggil kismun yu'fa anhu fi thawbi dunal ma'. Ada najis yang dimaafkan pada pakaian, bukan pada air, iaitu darah yang sedikit. Li suhulati sawnil ma'i anhu. Okey. Kenapa dimaafkan kepada badan, kepada pakaian? Sebab pakaian tak boleh lari. Kalau kita terluka sedikit, mesti kadang-kadang akan kena pada pakaian kita. Sedikit dimaafkan. Cuma isunya sedikit bagaimana? Kalau kita fiqh, dia akan katakan sedikit tu bergantung kepada uruf ataupun adat. Kan, kita pakaian kita ni, jubah kita kan besar kan. Jubah kita kan daripada bahu sampai ke kaki jubah ni. Ada setompok darah yang kecil sangat. Adakah tu dipanggil qalil ataupun kathir? Tengoklah. Jubah tu besar. Tiba-tiba sikitlah darah. Nampak tapi sikit sangat. Memang nampak tapi sikit sangat. Sikit je tu. Jubah ni buat kain dekat 2 meter. Tapi yang darahnya sikit dia setompok. Sikit dah tu. So sikit tu dimaafkan ketika pada pakaian. Tapi tak dimaafkan kepada air. Kenapa? Kerana suhulati sawnil ma'i anhu. Kerana air itu boleh mudah diasingkan. Air itu
kita boleh elakkan daripada kena darah. Darah tu daripada kita. Okey, jadi air kalau kena darah tidak dimaafkan lah. Tapi kalau kena pada baju dimaafkan sebab baju ni tempat yang biasa kena darah kalau kita yang luka. Wali anna kathrata ghasli thawbi tublihi. Kerana kalau kita banyak sangat basuh baju akan tubli membasahkan kita punya pakaian. Wa min hadzal qism atharul istinja, dan juga daripada jenis najis yang dimaafkan juga pada kita punya pakaian ialah kesan-kesan istinja. Macam mana tu? Contoh macam ni. Ni kalau kita kata kita basuh menggunakan batu ataupun benda yang kesat. Kalau basuh yang air, tak apalah. Kalau dengan air ni kita gosok pada kita punya dubur ataupun kubul akan hilang insya-Allah taala. Hilanglah kan, itu memang tugas air untuk menghilangkan najis. Cuma isunya kalau kita menggunakan batu, itu bukanlah kita punya kebiasaan. Even kalau kita gunakan tisu pun tak selesa. Itu walaupun tisu tu kesat, okey. Batu tak belum sampai lagi kita punya makam tu pakai batu tu. Alangkan tisu pun kita tengok pelik kan. Ni tengok pula batu, ambil batu seketip. Lagi pelik. Batu tu batu yang bukan batu yang keras, batu yang agak lecin. Okey. Cuma isunya bukan kita punya budaya. Jadi jarang kita praktis, melainkan terpaksa kalau kita pergi ke overseas. Itu mungkin terpaksa lah. Pergi masuk bilik air sakit perut, yang ada cuma ialah Allahumma salli Muhammad, tisu yang kesat yang ada. Tapi ada skill dah, kita boleh gunakan juga. Kena adalah skill untuk pakai air juga walaupun tak ada air. Baik. Katakanlah kita terpaksa gunakan tisu ataupun sebarang benda kesat kerana tidak ada air ketika itu. Maka bila kita dah sapu tu, pasti kalau contohnya kita berpeluh, pasti peluh tu akan juga memberi kesan lah kepada tempat sapuan kita di kubur ataupun di dubur kita tu, dan dia akan dah kena kesan tu, dia akan mengalir lah ke warna-warna kesan tu. Okey, itu bahasa yang berlapik tu. Okey, baik. Tengok kita buka kita punya kain ke, kita punya seluar ke, nampak macam ada kuning-kuning. Contoh. Kuning, kalau kuning lah. Kalau merah lah. Kita pulang pada warna masing-masing lah. Apa hukum dia? Itu yu'fa anhu, dimaafkan atharul istinja, yang merupakan kesan kepada istinja sebab kita tak gunakan air, kita gunakan batu. Memang akan ada kesan kalau kena peluh lah. Okey, dimaafkan pada badan dan juga pada pakaian. Hatta law sala anhu araqun wa asaba ath-thawba min al-mahall al-muhadhi lil-farj ufiya anhu dun al-ma'. Hatta kalau contohnya kita istinja pakai kertas ke, pakai benda yang kesat seperti tisu ataupun lainnya, betul mengalir peluh kita kan, peluh kena tempat tu, betul mengalir pula warna kuning sikit lah, bukan kuning sungguh, bukan sampai mengalir sampai kaki kita tak, itu sampai teguk sangat tu. Kita nampak kesan daripada pakaian tersebut, itu isu dia. Maka itu dimaafkan. Dimaafkanlah. Okey, kenapa pula? Benda tu tak boleh elak. Okey, itulah dia panggil pro cons di dalam kita beristinja menggunakan benda yang kesat atau batu. Okey, itu dimaafkan. Tapi kalau pada air tak dimaafkan. Pada pakaian dimaafkan. Wa qismun, yang keempat, qismun yu'fa anhu fil ma'i duna thawb. Ada kisim yang dimaafkan pada air tapi tidak pada pakaian. Contohnya maitah allati la damalaha sa'ilun. Kita ada air yang tak sampai 2 kolah. Okey. Air tu tak sampai 2 kolah. Kemudian bila tengok tu, bila air 2 kolah tidak ada masalah kan. Al-qullatani la yunjisuhu syai'un kan. Kalau 2 kolah ni tak ada masalah. Selagi tak berubah warna bau rasa, khalas, itu boleh. Tapi kalau air tu kurang 2 kolah dan tiba-tiba nampak ada bangkai la damalaha sa'il, iaitu bangkai binatang yang kalau kita belah dia punya darah tidak mengalir. Serangga, nyamuk, okey. Dan yang sewaktu dengan dia lah, serangga, nyamuk. Okey, benda-benda macam tu memang kalau kita cabut pun, okey, cabut tu kalau kita nak test lah, bukan cabut untuk menseksa, tidak. Cabut pun tak akan ada darah. Melainkan nyamuk ni
Nyamuk ni kalau cabut kadang-kadang berdarah, tapi bukan darah dia, darah kita. Okey? Pun nyamuk pun sama juga. Tiba-tiba kita punya air tu yang kurang 2 kolah tu, nak wuduk nampak ada lalat, ada langau. Yang mati dah dalam tu, bukan yang duk terbang, tak apa. Yang mati jatuh dalam air tersebut. Itu isu dia. Isu dia, adakah bangkai yang berada dalam air tersebut tu dimaafkan? Tu dia punya soalan dia. Adakah bangkai yang berada dalam air yang kurang 2 kolah itu dimaafkan? Jawapan kita, sekiranya haiwan tersebut haiwan yang la damalaha sa'il, yang tidak ada darah yang mengalir apabila dicabutkan akan tubuhnya, maka itu dimaafkan. Serangga lah di antara jenis yang dimaafkan. Okay, kalau tikus tak boleh lah, mati tikus. Air tu mungkin busuk. Tikus pula kalau kita cabut dia, macam-macam darah dia. So, tikus tak termasuk dalam kategori. Ini bangkai, baca betul-betul lah. Maitah, bukan haiwan. Cicak landing kejap dalam air kita tu keluar balik. Boleh wuduk, tak ada masalah kan. Ataupun haiwan-haiwan lain lah. Air tak sampai 2 kolah. Terjun pula binatang dah apa ke benda dah. Tupai ke monyet. Melainkan dia bernajis tu cerita lain. Sekarang ni binatang tu sendiri. Binatang tu ketika hidup dia celup. Adakah dia tu najis? Dia tak najis binatang itu. Kita boleh sentuh dia. Tak ada masalah pun. Okey, tapi kalau yang mati, yang isunya adalah bangkai. Bangkai apa yang dimaafkan untuk air? Bangkai yang tidak ada darah mengalir padanya. Hatta seperti apa? Seperti kumal, seperti pijat. Okay? Hatta lau hamala hafiz salah batalat. Tapi binatang-binatang macam serangga-serangga itu dimaafkan kalau berada dalam air. Erti kata kalau bangkai itu mati nak air, kurang 2 kolah, kita boleh berwuduk lagi dengan air itu. Tak apa ke? Dah ada bangkai nyamuk, semut mati tu. Tu dimaafkan. Okey, dimaafkan. Tetapi kalau bangkai yang sama dipindahkan dalam poket kita ataupun berada dalam poket kita, tak boleh kita solat. Kenapa? Ada bangkai dalam kita punya pakaian. Kan? Bila orang dengar tu, kenapa pula tadi kamu kata bangkai itu dimaafkan dalam air? Sekarang ni kamu kata pula bangkai itu kalau dalam poket tidak boleh semayang, seolah-olah kita menanggung najis. Itulah poin dia. Itulah poin Syekh An-Nawawi Al-Jawi mengatakan ada jenis yang dimaafkan ketika pakaian. Ada jenis yang dimaafkan pada air, iaitu bangkai. Tapi bangkai ini tidak dimaafkan pada pakaian kita. Kita semayang Allahu Akbar sampai kita salam Assalamualaikum warahmatullahi. Bila kita tengok kita punya poket lah ada bangkai cicak, bangkai nyamuk, bangkai semut. Ya Allah, tak nampak kecil sangat. Kecil sangat tu nombor 2 lah. Tapi bangkai tu berada dalam kita punya poket. Dan kita dah menanggung najis. Menanggung najis. Melainkan kalau kita berada di tempat yang memang dikatakan hadza umumun balwa ataupun yasyuqqu ihtirazu anhu, payah nak elak. Payah nak elak. Tu topik yang kemudian yang lain lah. Ni dalam keadaan yang biasa, kita semayang, kita solat, patutnya kita boleh pastikan tak ada sebarang najis atau bangkai pada diri kita. Kita mungkin lalai untuk memastikannya. Maka itu merupakan perkara yang mungkin boleh membatalkan kita punya semayang. Dimaafkan pada air untuk berwuduk. Bangkai-bangkai nyamuk, bangkai-bangkai Allahumma salli Muhammad, bangkai-bangkai pijat, serangga-serangga lain, lalat, dimaafkan kalau mati dalam kita punya air yang kurang 2 kolah. Tapi kalau bangkai tersebut berada pada pakaian kita, kita menanggungnya, maka ia akan menjadikan ia tidak sah kita punya solat. Okey. Nak baca khatimah panjang sangat. Kita urai lagi. Wasatrul aurati, pergi matan. Pada next page 197. 197. Wasatrul aurati, tutup aurat. Tutup aurat. Bijir min tahirin yamna'u ru'yata lawnil basharati. Apakah maksud tutup aurat dalam mazhab kita kalau ketika mengerjakan solat? Ialah dengan menggunakan jirim dan sebarang benda yang tahir, yang bersih. Tak semestinya pakaian, kotak boleh juga kan, tak semestinya pakaian kain. Kotak boleh, kertas boleh, silakanlah. Yang penting jirim itu menutup kita punya kulit daripada dilihat. Kalau pakai kain yang mahal sutera,
Tapi nampak kulit, nampak sebiji dalam. Masya Allah. Macam ni bentuk badan dia ya. Contoh. Kain tu sutra mahal dah tu. Kain sutra kan mahal kan. Tapi walaupun dia pakai sutra, nampak segala-galanya setiap inci nampak. Allah, kulit dia gelapnya. Nampak kan? Oh, macam tu perut dia. Kembung sikit. Contohlah. Tadi tak menghalang orang lihat apakah yang dalam pakaian itu. Itu tak mencapai matlamat atau aurat tu. Bi alla yu'rafu bayaduha min nahwi sawadiha. Iaitu kita boleh tengok warna kulit dia daripada pakaian dia. Dengan jelas lah. Okey. Pakaian nak katakan mahal sangat baju tu sampai nampak segala-galanya. Transparent dipanggil. Tak ada dia apa lah walaupun mahal. Sebab apa? Sebab pakaian tersebut raqiqud begitu nipis sampai menampakkan warna kulit. Yang dimanakan Syekh kata sampai kita boleh kenal warna kulit dia sebab apa nampak sangat begitu syafafiah, begitu telus ataupun transparent pakaiannya itu. Okey, tapi bukan nampak guna teleskop, bukan, mikroskop bukan. Tengok dalam keadaan jaraknya takhatub. Saya ni jarak 1 meter ataupun 2 meter tu dipanggil jarak takhatub, jarak bercakap. Hari ni cakap lagi dekat sebab kita pakai mask kan. Kalau pakai mask tak dengar cakap. Lagi dekat kita cakap. Normally kita pun jarak 2 meter tu, 1 meter tu cantik lah kan. 1 meter tengok pakaian dia nampak kulit dia. Nampak lah awaknya kulit. Oh, awaknya kulit sawo matang nampak. Bukan nampak muka dia tak, nampak dia kulit baju dia. Sebab apa tembus sampai ke dalam pakaian tersebut. Itu dipanggil, itu belum berjaya lagi mencapai kedudukan menutup aurat. Okey. Walau bi'arah atau ijarah. Dan sekalipun dia kena pinjam pakaian itu ataupun dia kena sewakan. Wa in shalla fi khalwatin walau fi dhulmatin. Sekalipun dia bersolat dalam keadaan yang gelap dan berseorangan. Saya punya bilik agak privacy. Saya seorang-seorang dalam bilik saya. Kalau saya kunci pintu, tutup lampu, saya solat tak pakai baju, tak pakai seluar, okey tak? Aurat tu. Tak, orang tak nampak. Yang nampak Allah je. Tahu pula dia. Malaikat pun tak nampak. Sampai tahap itulah dia punya begitu gelapnya. Gelap. Tak boleh diketahui orang. Bilik pun penuh dengan kepribadian ataupun keprivasian. Tak boleh orang masuk, dikunci, dipagar lagi ataupun dimanggakan tak boleh masuk. Tutup lampu. Okey. Seorang-seorang lah tu. Adakah tu dikira benda yang boleh buka aurat untuk solat? Pun tidak boleh lah. Dia mesti pakaian yang mengena ataupun yang menutup kita punya pakaian, kita punya badan. Itu dia punya term dia. Itu term dia. So kalau semayang dalam bilik seorang-seorang pun, boleh tak saya, perempuan kadang tanya, boleh tak saya ni perempuan, saya tahulah kena tutup aurat, tapi saya semayang seorang-seorang dalam bilik. Boleh tak saya semayang pakai baju kurung, tak pakai tudung. Ataupun kadang-kadang pakai tudung cuma terselak-selak kita punya kain, nampak lutut, nampak segala-galanya. Kita kata tidak dibolehkan sekalipun berseorangan di tempat yang gelap, tak boleh. Wal wajibu satruha min a'la wa jawaniba, yang wajib tutup ialah daripada atas, okey, dan daripada bawah dan daripada tepi. Kalau kita pakai kain tu, atas tu kena tutup. Jangan boleh kita nampak daripada atas tu kita punya aurat. Hari ni kalau kita pakai baju Melayu, pakai samping, memang saya masalah lah. Memang tutup habis lah tu. Okey. Ni pakaian-pakaian yang kita boleh tembus. Tengok-tengok yang atas, tak ketat dia punya ni. Dia punya apa ni? Dia pakai baju agak loose, agak longgar lah. Dan dia punya kancing ni pun ataupun butang pun tak dimasukkan. Sehingga bila dia rukuk, jatuh dia punya ni nampak. Tengoklah orang nampak pusat. Contohlah. Tang atas nampak pusat dia. Kenapa? Sebab tak kancing rapat ataupun lain-lainnya. Benda tu benda yang dipersoalkan yang mungkin dikatakan nampak dia punya aurat. Okey. Oleh itu yang wajib tutup ialah atas, daripada atas dan daripada tepi. Daripada kita punya kam ataupun kita punya lengan ni tutup lah. Erti kata bukan tutup kancing tu kan. Maknanya jangan orang nampak kita punya aurat daripada tepi. Kalau kita tengok orang Arab, dia ada jubah tidur, jubah yang agak lebar tu, yang dengan pendek tu. Kalau tuan-tuan pergi Mekah ada. Itu pakai tu untuk semayang kena pakai baju dalam. Sebab kadang-kadang dia punya lengan tu besar, lengan tu pendek pula tu, dan dia punya lengan tu besar, lebar.
Kadang-kadang bila kita takbir sahaja nampak sampai ke punya perut, sampai ke pusat nampak. Sebab apa? Sebab dia besar. Benda tu yang dimaksudkan, tutup tu perlu daripada atas dan daripada tepi. Adapun daripada bawah, okey, tengok dia kata apa. Falau kanat bihaitsu tura lahu aw li ghairihi fi ruku'in aw sujudin min tawqihi mathalan di sa'atiha batlat wa illam tura bil fi'l. Tapi kalau kita boleh tengok pada dia daripada dia punya ni, tauq, dia punya atas ni. Dus, tadi dah cerita dah, dus sangat, longgar sangat, jubah tu besar, longgar. Sampai nampak akan dia punya pusat ataupun dia punya aurat, maka itu tidak sah lah. Itu tidak sah. وكذا لو كان زيله قصيرا بحيث لو رقع يرتفع عن بعضها فتبطل إذا لم يتطرق بالستر قبل ركوعه لا من أسفل. Okey. Apa zail ni? Zail ni lah kain ataupun dia kata sebagai dia punya baju tu, belakang baju tu. Qasir, pendek sangat. Bila dia, ni baju pendek. Ni kadang-kadang orang kita ada pergi semayang pakai baju pendek. Apa nak buat untuk lelaki lah, pakaian lelaki, baju pendek, baju sukan, baju tu pendek sangat. Bila dia rukuk akan nampak, akan naik baju tu. Seluar kita pula jatuh ke bawah, nampaklah dia punya celah-celahan yang seksi tu kan. Okey. Jadi benda tu sah tak? Tidak sah. Apa? Sebab nampak baju tu pendek sangat, baju pendek. Itu kita semayang ni berhati-hati bila kita semayang. Pastikan kalau kita rukuk dan sujud tu tak nampak benda-benda macam tu. Sebab tu pakaian adalah penting untuk kita memastikan dia merupakan sebab kepada halal ataupun Allah terima kita punya ibadah. Tetapi la min asfal, bukan daripada bawah. Kita tak perlu pastikan aurat kita tak nampak daripada bawah. Tak siapa nak tengok pun daripada bawah. Melainkan orang nakal lah. Kita tengah semayang, dia mengangkat, dia tengok kain kita. Tu yang nakal lah. Allah nampak, malulah tengok kain awak punya kain. Ya, tapi tak batal. Kenapa? Itu time dari bawah. Kita sujud, kita rukuk, kita sujud, ada orang tengok, angkat kain kita dari bawah. Adakah ia batal semayang? Tak batal. Kenapa? Sebab itu daripada bawah. Daripada bawah memang bukan kewajipan untuk kita tutup aurat. Walaupun digalakkan pakai seluar ke apa-apa ke, namun tak diwajibkan. Kalau nampak aurat daripada lubang bawah pakaian tu, maka itu dimaafkan. Itu tidak ada masalah lah, bukan tu maksudnya untuk ditutup. Okey. Baiklah. Falau kana yusalli fi uluwi wa tahtahu man yaraha min dhailihi lam yudur. Kalau dia semayang dekat atas. Okey. Lepas tu bawah orang tengok. Ni contoh dia semayang dekat tingkat atas. Dia punya main kat kampung, surau kampung kan, kadang-kadang dia punya lantai tu, papan tu dah bocor-bocor. Jadi dia pun semayang dekat surau kampung, kat rumah kampung dia, pakai kain plekat, pakai lengkap kain plekat. Jadi orang lalu bawah surau tu, orang tengok pada lubang-lubang surau tu, nampak kain dia tu. Bukan nampak kain dia, nampak dalam dia. Masya Allah. Subhanallah, bagian ni rupa dia. Nampak daripada dia punya kain dalam tu. Maknanya orang berdiri atas pakai kain, kita kat bawah tengok memang nampak macam-macam lah. Nampaklah segala nikmat Allah Ta'ala kat situ. Adakah batal? Saya nampak awak punya aurat, tak malu awak ni. Bila awak nampak? Tadi awak semayang kat atas saya kat bawah, awak pakai kain, tak pakai seluar dalam, contohlah. Saya nampak segala-galanya. Macam tu rupanya. Adakah sah? Okay, cerita malu tak malu, cerita maruah tu nombor 2. Sekarang ni adakah sah sebab orang lain nampak aurat dia? Jawapannya tidak. Okay, lam yadur, tidak mudarat. Sebab apa? Daripada bawah tak kira. Okay, kadang-kadang kalau kita perasan kita semayang pakai kain plekat. Kain plekat sahaja. Kalau pakai jubah, dia boleh cover habis lah. Kita semayang pakai kain plekat. Bila kita rukuk, bila kita sujud, kalau kita perasan, kalau kita sujud, kita akan rapatkan kita punya kain. Kadang-kadang kita nampak daripada belakang itu, kalau kain itu senteng, kita nampak sampai ke lutut. Dari sisi tepi atau sisi belakang. Adakah itu salah? Tak. Itu dimaafkan sebab apa? Ia daripada bawah. Bukan daripada atas. Atau bukan daripada sisi. Okay, itu dia punya undang-undang lah. Okay, undang-undang dia. Baik. Kata Syekh Syubrul Milasi, dia kata dalam kitab, dalam hasyah dia, dia kata, وَيُسَنُّ أَيَّلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ, disunatkan kita ni memakai pakaian yang paling cantik, wa yuhafiz ala dhalika,
ma'a dzalika 'ala ma yatajammalu bihi 'adatan walau aktsara min asnaini. Dan hendaklah kita menjaga benda tu yang kita boleh, yang menampakkan kita mencantikkan diri kita walaupun merupakan adat. Okey, walau aktsara minal isnain wa yatasar wala, dan juga kemudiannya pakai seluar. Walaupun lebih daripada dua. Dua apa? Lebih daripada dua orang lah. Ataupun dua pakaian ni. Lebih daripada dua pakaian, tak apa. Sebab itu merupakan benda yang tajammalu fihi. Saya pakai izar, saya pakai rida, saya pakai pakaian lain, saya pakai jubah. Kenapa pula? Untuk apa? Untuk yatajammal, untuk mencantikkan. Pakai seluar lagi. Okey. Dalam sebuah hadis mengatakan, innal arda tastaghfiru lil musalli bis sarawil. Bumi ini akan meminta ampun bagi orang yang mengerjakan solat dengan mereka yang berseluar. Ini adalah hadis yang mungkin perlukan kepada beberapa penafsiran ataupun pentakwilan. Wa aula satri al-qamisu ma'a sarwal. Paling cantik kalau kita boleh pakai qamis, jubah, atau pakai qamis pakaian kita dan pakai seluar. Ataupun qamis pakaian dengan izar. Izar ni kat bawah lah. Ataupun di kat kita punya pakaian seluar ataupun kita punya kain pelekat. Semua rida dan pakai rida. Pakai kita punya selendang. Okey. Kita sampai kepada rabi'. Tarakul istiqbal, dipanggil iswar rabi' istiqbal qiblah. Kita dah pun hampir 5.50. Okey. Kita sikit lagi. Sikitkan kotak habis nanti. Apa kita stop sini tu? Tak perlu tergesa-gesa. Kita stop pada rabi' istiqbalul qiblah ay li'ainiha yaqinan fil qurbi, iaitu pada ain kiblah itu secara yakin walaupun ia dekat dengan kita punya, walaupun dekat di ainiha yaqinan fil qurbi, kita mesti menghadap kiblat kepada benda yang Kaabah itu pada ain kiblat itu walaupun dengan dekat. Kalau kita dekat ni mana dekat dengan kiblat ataupun Kaabah tersebut. Dan nanti kita akan bincangkan minggu depan. Okey, itu benda yang syarat yang ketiga ataupun yang keempat. Setelah daripada kita melihat syarat pertama, bersih daripada hadas. Hadas itu kecil dan besar, asghar dan akbar, dan kemudiannya ialah suci daripada barang najis pada pakaian, tempat dan juga pada air yang kita ambil. Okey. Yang ketiga ialah tutup aurat yang telah pun kita bincangkan. Dan juga yang keempat nanti kita akan lihat ialah istiqbalul qiblah, iaitu menghadap kepada kiblat. Itu adalah syartun min syurutis salah yang tidak akan sah tanpanya. Nanti kita akan perincikan insya-Allah taala. Maka itulah untuk hari ini. Mudah-mudahan memberikan kita manfaat dan kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.